Tu yang saya katok-katok luku ni kan. Mengaji bulan puasa ni tak payah buat dah, passion dia dah kan. Ni pun kira bertahan ni kira kemas kan. Patut ibu-ibu ni dia mengantuk lebih, tapi ibu ni daripada kecil sampai lah dia punya tune dia lain kan. Orang perempuan ni tidur lambat, bangkit awal. Orang perempuan dia kurang mengantuk. Pasal apa? Pasal dalam jiwa dia ni macam-macam ada kan? Macam TV3 juga ada semua dalam badan dia ni. Dia nak buat hal tu, dia nak buat ni, mengantuk tak ada serang dia. Orang lelaki dia pun sabar. Bila sabar tak ada buat apa kan? Dia pun gaduh nak lena kan? Saya pernah baca khutbah Jumaat, ada budak depan saya tu dia mengantuk sangat kot, saya tengok umur dalam 20-an macam tu lah. Dia pakai baju teluk belanga besar, baju Tok Wan kot, main semayang. Dia mengantuk, dia lena, dia turun terkejut, okay. Dia turun terkejut, okay. Turun kali 3 masuk dalam baju tu serekuk dia. Lama duduk dalam baju tu, dia rasa macam duduk dalam kepompong. Lepas tu orang nak sembahyang, orang gerak dia bangkit sangkut. Sangkut dia qiyau lah. Tanya dia, awak qiyau? Aku ingat masuk neraka dah. Dia berkata tidur ni sembahyang Jumaat. Ada satu perwakilan UMNO pergi buat persidangan di PWTC. Lepas tu pergi semayang di Masjid Hak Baru tu kan, Masjid Jalan Duta tu. Dia pergi semayang tu, dia mengantuk dengan sampin, dengan kepiam. Tok Khatib tengah baca khutbah, dia lena, terkejut, hidup UMNO. Dengan Tok Khatib pun terkejut. Derai ni seorang-seorang ni. Gamaknya mamai. Bagi-bagi hidup UMNO. Satu masjid tengok. No, nak buat macam mana mengantuk. Teruk mengantuk tu. Macam-macam kelaku manusia ni. Nak buat macam mana, sifat kita macam tu. Kita bukan boleh bertahan lebih sangat. Badan kita ni perlu kena rest paling tidak 7 jam. Kalau antara 7 jam kita tak lena bagi sempurna, diganggu. Dan tu tujuan nak bagi kita jadi orang betul-betul steady tu, menahan tu. Bulan puasa ni kena lawan benda-benda ni. Memang tujuan dia buat lagu tu pun nak suruh kita kuatkan diri kita lawan benda-benda macam ni. Ni masalah kalau suruh baca Quran bungkui, tak boleh baca kan. Nak suruh sembahyang sunat, Allahu Akbar, turun-turun tu terus sampai bagi salam kan. Pasal apa? Pasal itulah nama dia lemah. Kalau tu yang kuat tu Tuhan. Bila Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa, dialah yang tentukan untuk kita. Kita tak boleh tentukan benda ni. Jadi dia urus. Kalau tu dia janji nak buat, tiba-tiba dia tak buat, kita hak lemah ni jangan duk jadi orang yang cuba nak atur. Tuhan tahulah. Tengok dia cerita di sini apa jadi dekat sahabat ketika Nabi kata sesuatu yang mereka rasa dapat dah, tiba-tiba tak dapat. Tengok dia cerita. Tidak mengetahui bilakah manusia sebagai hamba, tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan kurnia rahmat. Kita tak tahu. Benda ni bukan dalam ilmu kita. Sehingga manusia jika melihat tanda-tandanya, ia menduga, iaitu dia mengira bahawa mungkin telah tiba saatnya. Tengok tanda-tanda. Contohlah, kita nak buat bendang, kita dah buat bendang, perlukan air. Kita tak ada tali air, tak ada kan? Kita mengharapkan air hujan. Tiba-tiba satu hari masa tu sesuai, kita tengok di kaki langit, tengok oi gelap lah, pokok hujan dah mai. Duk seronok, alhamdulillah, ni turun lebat ni memang ayak bertakur ni. Tiba-tiba tak sampai setengah jam awan tu hilang. Kita kecewa. Macam tu lah. Tanda tu nampak macam nak dapat dah, tiba-tiba tak dapat. Allahu Akbar. Jadi padahal bagi Allah belum memenuhi, bagi Tuhan belum memenuhi semua syarat yang dikehendaki. Tapi Tok Syekh ni kata lagu tu, saya tak kata lagu tu. Sebab Tuhan tak perlu syarat apa-apa pun. Tuhan nak bagi dekat hamba tak perlu syarat dari hamba.
Sebab Tuhan itu Al-Wahhab, yang maha memberi. Kalau dia perlu syarat, contohnya dia nak bagi, dia perlu kita beriman. Orang kafir macam mana? Orang kafir tak ada iman, pakai Tuhan tak bagi kat dia. Walhal semua manusia dapat, cuma kita untung sikit, keimanan kita dapat, mereka tak dapat yang tu. Sebab tu kata Syekh ni, Tuhan tak bagi sebab belum memenuhi semua syarat. Apakah Tuhan perlu syarat? Kalau Tuhan perlu syarat, Tuhan lemah. Tuhan tak perlu syarat apa-apa. Sebab tu kita sangka, kita kata manusia Tuhan buat, terjadinya manusia kerana ada lelaki dan perempuan. Manusia kata, sebab tu Tuhan buat orang kerana ada mak dan ayah. Silap pada kita. Tuhan kata, aku nak buat manusia bukan perlu mak ayah, tak perlu ada mak, tak perlu ada ayah. Aku boleh buat manusia yang tak ada mak, tak ada ayah. Dah buat dah pun. Dia buat dah Nabi Adam, tak ada mak, tak ada ayah. Dia buat dah Siti Hawa, mak tak ada pula, mai dari ayah lah kita kata. Dia buat Nabi Isa, ayah tak ada pula, mak ada. Bermakna dia nak cerita kat kita, jangan ikat aku dengan macam apa. Nak buat satu benda, pakai syarat. Aku nak buat, Tuhan kata dalam Quran, fa'alul lima yurid, aku buat macam mana aku mau, bukan bergantung pada apa-apa syarat. Sebab tu kita beruntung, Tuhan pilih kita mutlak. Bukan kerana Tok Wan kita orang beriman, bukan kerana Tok Nek kita orang beriman, kerana Tuhan nak bagi kita petunjuk. Nah, berlaku dekat ramai orang, terutama zaman Nabi ya. Nabi lahir di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Dan ada manusia ketika tu sembah berhala, tiba-tiba lari keluar daripada tu, masuk ke dalam Islam. Pasal apa? Pasal Tuhan nak bagi. Jadi dia kata, Tuhan tak bagi sebab belum memenuhi semua syarat, kata dia. Saya sanggah sikit yang ni, saya tak setuju. Sebab Tuhan tak lemah. Tuhan bukan kuasa yang lemah, mengharapkan syarat dan sebagainya. No. Maka bila tidak berjaya apa yang telah dikira-kira, duk berangan-berangan dapat, tiba-tiba tak dapat, hendaklah tidak ragu terhadap kebenaran janji Allah. Tuhan mesti bagi sahabat banyak-banyak. No. Tuhan kata, kalau aku timpakan kemiskinan kepada kamu, aku janji di akhirat besok aku akan jadikan kamu orang yang kaya. Sabarlah dengan benda tu. Dan janganlah kita biak pula keutamaan kita sebagai hamba. Salah-salah Tuhan janji macam tu, tak usah duk buat kerja hak Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh kita buat, tapi kita tak risau dah dengan kemiskinan yang ada pada kita hari ini, sebab janji Tuhan di akhirat esok mesti dia bagi. Namun tinggi lagi keimanan, kalau Tuhan tak mau bagi di akhirat besok pun aku tak ada masalah. Pasal dia Tuhan, dia lebih tahu. Kalau apa yang dia janji dia tak bagi, dia ganti dengan benda lain, dia lebih tahu. Hak tu tinggi lagi lah kan. Kemudian sebagaimana terjadi, nampak dia kata, sebagaimana terjadi dalam Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah antara orang-orang Islam, orang-orang Muslim dengan puak-puak kafir Quraisy. Sulhul Hudaibiyah ni perjanjian yang berlaku di tempat yang bernama Hudaibiyah. Tahu, kita nak pergi Mekah, Hudaibiyah ni belah mana? Dia ada belah barat daya Mekah, dengan kejauhan dia 26 km daripada Mekah. No. Ada satu tempat bernama Hudaibiyah. No. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan impiannya kepada sahabat, sehingga mereka mengira pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke bandar Mekah dan melaksanakan ibadah umrah. No. Apa yang Nabi habaq? Nabi habaq daripada dia mimpi boleh masuk Mekah. Lepas pergi ke Madinah lama tak balik main Mekah, mimpi boleh masuk Mekah dan boleh buat ibadat. Sahabat tahu dah Nabi kalau mimpi benda betul kan. 3 kali berturut-turut Nabi mimpi tentang masuknya, tentang pembukaan Mekah tu. Maka sahabat semua seronok, tahun ni mesti boleh buat umrah, boleh buat umrah dengan baik. Pasal apa? Pasal Nabi mimpi mesti dapatnya. Sehingga Umar ibadah umrah dan aman sejahtera, iaitu mimpi Nabi yang tersebut dalam surah Al-Kahfi ayat 27. Balik baca Al-Quran, buka surah Al-Kahfi, tengok ayat 27, cerita tentang Nabi bermimpi tentang masuk ke bandar Mekah. Sehingga ketika gagal tujuan umrah kerana ditolak oleh bangsa Quraisy, tak jadi pasal Quraisy tak bagi. Tengok Nabi punya sasiah,
Nabi punya kepribadian, Nabi punya attitude, perangai. Dia asal orang Mekah, tapi bila dia balik di Mekah minta izin nak masuk. Hampa lancak perang dengan puak-puak ni, pasal mereka ni tak boleh bagi muka. Masa ni Iblis ambil peranan. Iblis ambil peranan. Dia tahu keadaan ni, dia mai balik kepada puak-puak yang tunggu di Hudaibiyah ni. Dia jadi seorang Arab lain pula mai bagi tahu dekat Nabi. Kata Umar dibunuh. Pasal nak suruh perang tu, mereka tu yang mereka duk tunggu. Umar dibunuh. Nabi terus sabar, kita tunggu dulu. Lepas tu Umar mai. Tapi tak boleh masuk juga, sebab perjanjian ni berat sebelah. Perjanjian ni tak betul antara apa yang tercatat dalam perjanjian Hudaibiyah. Pertama, sekiranya ada orang Islam yang lari pi kepada orang-orang kafir, orang Islam tak boleh ambil balik. Tapi seandainya ada orang kafir Quraisy pi kat Islam, orang kafir boleh ambil balik. Tak betul dah. Jadi terbatallah perjanjian tu, tak boleh terima kerana dan kata dia, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Tuhan tak akan abaikan. Yang akhirnya Mekah dibuka juga. Balik mai orang Islam ambil Mekah sampai hari ni. Hari ni dah macam selaru balik pula dah. Pasal apa? Pasal benda merepek banyak di Mekah ni. Benda tak apa nak bagus pun dah ada di Mekah. Kira Starbucks boleh ada dalam Mekah. Starbucks ada, Hilton ada, KFC ada, McDonald ada, pizza pun ada. Ini semua orang kapiaknya ada di sana. Lepas tu gedung-gedung besar-besar, ada gedung fashion pakaian orang-orang barat untuk wanita. Pakaian-pakaian yang mendedah aurat pun dijual di sana sini, senang-senang di luar tu, dengan gambar model semua ada. Mekah naik dia parah, celaru lah. Pasal apa? Pasal kita dikuasai oleh Barat. Barat menguasai besar sangat Arab Saudi ni. Jadi kumpulan lama, kumpulan celaru. Satu-satunya negara yang ada raja tidak berperlembagaan parlimen, Arab Saudi. Mereka tak ada banyak kuasa pentadbir raja. Dia aja bagi arahan itu dan ini. Jadi bila tak boleh masuk, sahabat sedih tak seronok. Dia kata pasal apa jadi macam ni? Nabi kata aku utusan, aku tak tahu, tapi Tuhan tak pernah menghampakan aku. Jadi kita kenalah ambil perangai Nabi dalam hidup kita hari ni. Sebab kadang-kadang kita nampak satu benda yang kita rasa dapat, tiba-tiba tak dapat, kita sangat kecewa. Jangan ambil perangai Nabi, sebab hikmah di balik dia sangat besar. Kita jadi orang yang Allah Ta'ala nak bagi lebih daripada apa yang kita sangkakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu matta nasrullahi ala inna nasrullahil qarib. Maksudnya, kata Allah, dalam menghadapi ujian Allah, dalam hal-hal kita melalui ujian dugaan Tuhan, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat yang percaya kepadanya sama-sama berkata, bilakah tibanya bantuan pertolongan Allah, bilanya nak sampai bantuan ni? Ingatlah, kata Allah,
Sesungguhnya bantuan pertolongan Allah itu telah hampir tiba, sangat-sangat dekat. Contoh berlaku dalam masa sahabat. Sayyidina Khalid ibn Walid berperang dengan tentera-tentera Farsi. Tentera Islam 64,000, tentera Farsi 236,000 lawan dengan 64,000. Dah setengah dah mati, setengah dah syahid. Khalid ibn Walid tak tahu nak buat macam mana dah. Abu Hurairah ada masa tu, kata Khalid, macam mana ni? Abu Hurairah, aku tak tahu. Ketika dengan Nabi, kami minta buat sembahyang hajat. Khalid kata, nanti Zat, aku nak fikir. Khalid ni panglima perang yang tactical warfare dia cukup hebat. Tam tu ada sungai, dekat tempat perang tu ada sungai yang dah kering. Mereka bawa tentera Farsi ni masuk dalam lembah sungai besar tu. Mereka perang dalam sungai tu. Dan sebahagian tentera Islam di atas semayang hajat, minta dekat Tuhan bantuan, minta dengan sungguh-sungguh pengharapan. Tuhan bagi kat mereka apa dia? Hujan turun cukup lebat, sehingga air sungai itu penuh, dan kebanyakan tentera-tentera kafir ini dihanyutkan oleh air sungai. Mereka kalah kerana sungai dia. Ni pengharapan kita pada Tuhan. Dan tak boleh selorong-selorong, dia kena minta betul. Macam mana nak minta bagi dapat betul lah? Kalau kita nak minta seperti orang yang lemas di lautan. Dia naik bot nak pergi memancing, tiba-tiba cuaca bertukar menjadi gelombang, ribut, hujan, gedebuk-gedebak semua. Bot kecil, laut tu besar, sekali dia alih, ruyuk kan? Maka orang yang dalam bot tu semua dalam keadaan takut. Dan masa tu semua berdoa. Walaupun takut, walaupun berdoa, harapan masih ada pada bot. Harapan tidak ada pada Tuhan lagi. Dalam sekejap masa, ombak besar, badai besar, lambung dan pukul bot tu pecah. Mereka semua terpelanting masuk dalam laut yang gelora dia cukup kuat. Masa tu semua mengharap pada Tuhan, tetapi biji mata duk tengok pelampung. Masih mengharap kepada safety jacket pakai, walaupun mulut minta. Lepas tu duk minta, ya Allah selamatkan kami. Wahai hati duk ada dekat pelampung, mujur ada pelampung ni. Tiba-tiba pelampung pun tak boleh bertahan kekuatan dia, setakat 12 jam ya. Pelampung pun out. Mulut minta, ya Allah selamatkan kami, tapi masih ada tangan dan kaki, masih lagi kuat lentang, masih lagi kuat kupu-kupu kan? Sampai satu ketika kaki dah krem, mulut pun minta, tapi tangan masih ada. Bila yang betul-betul minta, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tangan kaki semua tak boleh pakai. Masa tu kalau minta betul-betul minta, tak main-main kan? Nampak pula jerung great white kan, melilau kok dia 2-3 ekor kan? Masa tu kalau dia minta betul, seolah-olah dia nampak Tuhan ada depan dia. Ya Allah, hang tukarlah jerung ni jadi dugung kan? Aku boleh naik atas dia, aku boleh belah kan? Maknanya nak minta kat Tuhan, nak bagi dapat sungguh-sungguh, minta dalam keadaan terpaksa. Kita ni tak ada harapan lah kecuali Tuhan saja, baru kita dapat macam tu. Kalau kita minta masih ada pengharapan kepada yang lain, walaupun mulut berbunyi dengan macam-macam bunyi, kita masih lagi bukan jadi hamba yang sebenar. Dan ingat, bila kita minta betul-betul, Tuhan tak pernah mengecewakan hamba. Dia tak pernah buat lagu tu, dia mesti bagi. Dia mesti bagi. Saya minta ketika anak saya koma, saya minta kat Tuhan, minta sungguh-sungguh, ya Allah, hang tahu keadaan aku, hati aku macam mana, hang lebih tahu keadaan anak aku macam mana. Aku nak tukar dengan apa tak ada. Kalau nak ikut amalan, aku tak ada amalan nak tukar pun. Hidupkan anak aku, tukarlah dengan amalan ni, biar aku kosong tak ada amalan. Aku tak ada yang tu. Kemudian duk kata, ya Allah, nak tukarkan nyawa aku dengan nyawa anak aku, hang lebih mengetahui. Aku tidak mendahului apa yang engkau takdirkan, tak ada nilai pun. Tetapi ya Allah, kalau nak ambil dia, ambillah, jangan bagi dia derita, jangan bagi dia berat tanggung. Dan anak saya mati tak ada signal apa pun, sengap itu lah. Tak ada signal kok ketang kan, lompat kan, tak ada, sengap je. Dan saya tengok, Tuhan bagi rupanya
kematian, tak ada. Kematian ni siksa paling teruk sekali, kan? Kalau orang dok kata kena tembak putus tangan, tak seteruk mati. Nah, mati ni sakit yang datang berulang-ulang dan bertambah-tambah. Hilang kita punya pemikiran, hilang, tak ada. Kita tak tahu hala tuju dan tiba-tiba sengak. No. Jadi kalau kita minta dalam keadaan kita berserah betul-betul, Tuhan bagi. Dan dia sangat mendengar rintihan hati hamba-hamba dia tahu, kan? Jadi kita tidak boleh jadi orang yang berprasangka buruk, suuzon, atau orang yang cepat putus harapan. Jangan. Kita orang Islam tak layak buat perangai itu. No. Baik, habis nombor 7. Nombor 8 sikit lagi. No, sikit-sikit satu perenggan. No. Pasal main lambat, balik lambat. Siapa yang main lambat? Ustaz lah. Dah main lambat, kena bagilah cukup-cukup. Ibu-ibu tak payah balik lagi. Satgi tak apa, satgi market bukan nak tutup bulan puasa. Dia buka sampai pukul 12 malam, kan? Belah tempat saya Pinang Tunggai, market 24 jam. Oh, sempoi bulan puasa. Pasal apa? Semua pekat lapak, kan? Pergi market anytime ada ikan bulan puasa ni. Dan bulan puasa ni orang Cina pun seronok, orang India pun seronok. Mereka kata seronok tu bulan Ramadan. Seronok lah hampa boleh melantak, kan? Tunjuk kuih tu, tangan mereka lebih banyak daripada tangan kita di pasar Ramadan. Nah, rupanya Tuhan kata bulan Ramadan bulan rahmat, betul ya? Orang bukan Islam pun tumpang dapat kebaikan. No. Tambah kita orang Islam. Dan nak pesan sikit, siapa-siapa yang buat berniaga bulan puasa, jangan duk burung buat berniaga elok-elok. No. Ni beli pukul 5, buka pukul 7 basirah. No. Buat bagi elok-elok tak baik. Kita nak jual dekat orang yang buat ibadat puasa ni. Di samping kita berniaga, bersedekah. Sedekah dia apa? Kita buat yang terbaik. Kalau gulai, betul-betul gulai, sampai tengah malam tak basi lagi gulai tu. No. Kena jaga benda ni. Pasal apa? Saat lagi dia jadi satu benda buruk di akhirat, kerana kita tak jadi orang yang lurus dalam hidup. No. Yang ke-8 kata Syekh ni, apabila Allah Ta'ala membukakan sesuatu jalan untuk ma'rifah, Tuhan bagi dekat kita nak pergi kenal dia. Ma'rifah ni kenal, Arab kata. No. Maka jangan menghiraukan soal amalanmu yang masih sedikit. Orang macam aku ni Tuhan bolehkah bagi kenal? Tengok. Dia nak buat Tuhan tu perlukan sebab. Hang aku bagi hang kenal aku sebab hang rajin semayang. Tak. Tuhan dekat siapa nak bagi, dia bagi lah. Saya kagum dengan Ustaz Ravi, Farid Ravi, kan? Dia tu orang India, agama Hindu, kan? Tapi bila Tuhan bagi hidayah dekat dia baca Quran, kita pun tak boleh potong dia. No. Farid Ravi Ustaz, saya jumpa dia di mana? Di Jordan. Dia duduk tengah buat dia punya PhD lah ni. No. Di University Yarmouk, Jordan. Hebat dia. Kira duduk daripada menyembah api, tiba-tiba jadi orang beriman yang sangat mahir dalam Al-Quran. Hebat dia dengan Al-Quran. Mengaji tajwid, dia cakap suara pun sedap, kan? Maknanya bukan perlu sebab yang tu. Tuhan nak bagi. Kita pun Tuhan bagi apa? Bagi apa? Bagi mau mengaji. Hak ni pun satu anugerah. Bukan semua orang mau mengaji. Mengaji ini penting, cahaya untuk kita suluh kehidupan yang hak dan yang batil. Dan hak ni Tuhan bagi kat kita. Satu anugerah.